Alhamdulillah, ya kita sambung lagi tentang pokok kapuk ini ataupun pokok kabu ini. Masya Allah ya, kalau kita tengok ada satu penyakit kelamin ya, gonorrhea ataupun syphilis. Gonorrhea atau syphilis ini penyakit yang penyakit kelamin ya, yang kita kata agak sukar untuk kita rawat sebenarnya. Ya, tetapi dengan keadaan bunga muda yang kita ambil pada bunga muda dan kekabu ini, kita boleh rebus dan dibuat minum dan juga buat untuk membasuhnya. Itu ada di antaranya. Dulu Pak telah terangkan bagaimana syphilis ini ataupun penyakit ini kita rawat dengan menggunakan biji di sebahagian dalam buah bacang ya, buah bacang isinya yang sebelah dalam itu dikeringkan, dibuat bubuk. Begitu juga dengan ini kita boleh gunakan bunga, tapi bunga yang muda. Jadi bunga yang muda ni Masya Allah ya, kalau kita rebus dia jadi ubat untuk emollient yang Pak Ji katakan juga tadi, untuk laksatif yang ringan. Itu adalah sangat-sangat bagus. Jadi kita boleh ambil daripada itu. Kemudian kalau kita ambil daun ini, kalau kita nak buat untuk ubat batuk ya, Pak Ji detailkan sikit, kita boleh juga meramaskannya. Kita tak perlu rebus, kita ramas dia. Kemudian airnya itu yang kita minum. Untuk orang yang ada batuk, orang yang ada sesema, orang ada sakit tekak ya. Sebab dia ni untuk ya khususnya yang Pak disebutkan tadi ya, yang sakit gusi, sakit bibir, kita gunakan ini. Boleh dibuat sebagai ubat komor juga, sebagai ubat komor. Sangat-sangat bagus ya. Itu herba-herba di tepi rumah kita ni kadang-kadang kita jangan kita buang ya, sebab dia sangat-sangat bermanfaat. Dalam kajian yang terakhir mendapati bahawa pokok randu ini, pokok kapuk ni ialah untuk ubat kanser. Yang ni juga sangat menarik, diambil daripada kulit batangnya itu. Tetapi kalau untuk ubat kencing manis, memang Pak Haji sedia tahu ya, memang dia digunakan untuk ubat kencing manis sebab dia pahit. Memang betul. Tetapi keadaan pahitnya itu dia ada sikit spurt astringent. Yang tu yang kita gunakan untuk rawatan penyakit kencing manis. Cuma untuk ubat kanser kita gunakan. Ya. Sebab itu kalau dulu ya, kalau ada bisul lah, ada bisul, macam mana kita nak mempercepatkan pemasakan bisul lah, ini daun ini ditumbuk. Dia ambil daun, ditumbuk, lalu ditempelkan di tepi bisul tersebut. Dia akan mempercepatkan pemasakan. Tetapi kulitnya itu kalau kita rebus, dia untuk ubat kanser. Pak Ji masih ingat lagi pada zaman tinggal di kampung-kampung dahulu, selalunya kulit kekabu ni diambil, diasah untuk disapu kepada tempat-tempat bengkak di sendi kita. Ya, di parut-parut itu diambil airnya itu, dan durinya itu biasa ada satu pengobatan dekat kampung ni. Kalau nak merawat orang menggunakan 7 duri. Misalnya duri daripada kekabu, duri daripada pokok lima, pokok jeruk, duri daripada rotan, duri daripada bunga kertas. Duri-duri itu ambil 7 jenis duri, potong-potong halus, kemudian ditumbuk. Ya, ditumbuk, maka itulah yang digunakan untuk ubat barah. Kalau dulu orang panggil barah, tumor yang mungkin boleh sudah sampai kepada kanser. Itu yang digunakan. Ya, digunakan. Kadang-kadang kalau kita boleh potong kecil-kecil, halus-halus, dikunyah, disemburkan di tempat tersebut. Itu yang digunakan. Tetapi biasanya kalau duri kekabu ni kita ambil, kita potong, campur duri rotan. Dulu di tempat Pak Haji tu selalunya orang ambil duri pokok kerkop ni, tak tahulah buahnya itu sepet atau buah kelak sekali. Buah tu kalau dia masak itu memang manis, warna merah. Duri banyak pokok itu, burung suka sangat makan. Bijinya banyak-banyak, kecil-kecil. Itu dia antaranya. Kerkop. Kerkop.
Itu di antaranya. Durinya juga digunakan. Jadi percampuran daripada 7 duri itulah yang Pak Haji lihat amalan daripada nenek moyang kita dahulu menggunakan begitu. Tetapi apabila kita kaji bahawa cukup dengan hanya satu duri ataupun satu kulit daripada pokok kekabu ini cukup untuk ubat kanser. Menarik ni, sangat-sangat menarik. Masih lagi kita memperpanjangkan ilmu ni khususnya untuk ianya digunakan. Kemudian kulit kayu ini dia mempunyai tanin. Tanin inilah yang dia bertindak untuk anti bengkak tu. Jadi kalau kita ada bengkak, begitu juga dengan bengkak seluruh tubuh badan kita ini. Ya, boleh dibuat daripada serbuk, bubuk daripada kayu kekabu untuk disapukan pada bengkak. Boleh. Mana-mana bengkak tu radang, bengkak, merah, sakit, panas, namanya peradangan. Ya, atau disebut tis, arthritis. Begitu juga berlaku di dalam usus kita, dia panggil colitis. Dia jadi peradangan. Bila dia parah tu sakit dalam perut kita, lambung kita sakit, makan apa pun rasa sakit saja. Biasa kalau kita pergi check, dia kata ini tokak lambung. Ya, ini mah, ini gastrik. Tetapi kalau dalam perawatan kita gunakan ini. Gunakan daripada pokok kekabu ni. Kita ambil daunnya, kita rebus ataupun ambil kulitnya kita rebus dan kita bagi minum. InsyaAllah. Daun ini kita boleh ramah-ramah untuk cuci rambut, buat shampoo. Zaman dulu ya, dia tak guna shampoo kimia ni, dia guna shampoo untuk cuci rambut. Sangat menarik kita gunakan untuk membersihkan kepala dan juga sebagainya. Jadi baik, apa yang Pak Haji dah sampaikan ini ialah daripada sebahagian penggunaan pokok kapuk ataupun kekabu ini. Selain daripada itu, ada juga orang mengambil minyak daripada biji ini dengan buat sabun. Ada juga dibuat dalam bidang kosmetik. Ada juga yang goreng, yang dimakan biji ini di negara-negara luar. Ada ya, bagi-bagi negeri-negeri tempat-tempat yang susah dan sebagainya. Baik. Cuma di sudut kesimpulannya, yang Pak Haji nak sebutkan ini adalah masalah di usus. Pembaikan di usus. Usus itu adalah tempat banyaknya penyakit. Kalau berlaku congested colon atau sembelit yang kronik, menyebabkan tubuh badan kita tidak sihat. Tak sihat. Ada setengahnya kita kata, kalaulah jadi sembelit, kita minum banyak air, minum buah, air jus, tapi sembelit juga tak mau hilang. Jadi kena gunakan herba, gunakan daripada daun ini. Ya, itu adalah di antaranya. Dan mengelakkan daripada kanser, tumor, radang, ulcer, tokak lambung di dalam perut kita. Dengan kita merebuskan kulit daripada kulitnya itu. Masya Allah. Dan dia dibuat juga untuk ubat luka. Ya, ubat luka. Berartinya bukan hanya sekadar kita basuh di luar sebagai ubat luka, tetapi di dalam perut kita juga kalau kita minum, dia jadi luka untuk lambung, untuk mengelakkan luka di bahagian lambung. Apa pun dia bersifat emollient. Emollient tu ialah dia sejukkan. Bila kita ambil tu, dia rasa dalam perut itu dia sejuk saja dan sebagainya. Sama juga dengan orang yang ada gastrik, ada mah. Kita saja yang tidak berani ketika kita ada mah itu sakit, kita kena minum apa dah? Air jeruk. Ambil air, ambil perahan jeruknya itu, kita minum. Kita tak berani, kita kata jeruk tu asam, nanti akan jadi perih. Tidak. Bila kita minum, dia akan jadi sejuk, dingin. Itulah yang dimaksudkan dengan emollient. Itu ada di antara. Jadi khususnya kekabu ini adalah untuk colon cleansing. Laxatif yang sangat baik. Dan akarnya itu digunakan untuk peningkatan libido. Itulah penggunaan pada masyarakat dahulu tentang menggunakan ini. Selain daripada dibuat tempat untuk tidur yang deep sleeping. Salah satu daripada faktor, selain daripada faktor makan, faktor minum, faktor tidur, kena ambil kira.
tidur, kita akan bercakap tentang mengkudu. Yang ambil mengkudu ada morindin untuk ubat tidur, ya, untuk dia jadikan salah satu daripada sebagai ubat tidur ini. Jadi selain daripada itu juga, kita juga kena harus fikir bahawa keadaan tidur itu selesa. Tidur selesa apa dia? Kekabu, bantal kekabu. Bantal daripada kekapuk ini. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu, kalaulah kita dapat buat rumah sakit, ya, di mana pasien-pasien kita yang sakit, kita suruh dia tidur di atas bantal kabut ni. Dia menghilangkan masalah sakit di bahagian tengkuk ni, dan dia dapat deep sleeping juga sebab dia tak panas, ya, seperti mana itu. Bila cerita pasal bantal ini, Pak Haji nak cerita ada satu hal, iaitu bantal yang terbaik dibuat daripada bulu itik. Bulu itik itu salah satu daripada perawatan untuk membuang kepanasan di kepala, di seluruh tubuh badan. Kalau orang kena demam, kalau di Indonesia panggil tipes, ya, demam malaria itu, kita bisa gunakan bulu itik. Bulu itik ini kita bersih, ya, kita golong ini kan. Kita ambil bulu tu, disapu di tubuh badan kita ini. Nanti bila kita sapu, satu yang aneh, ya, akan keluar macam benang keluar melalui kulit kita. Ini aneh, ya. Bila kita sapu dengan daripada bulu itik, biasanya bulu itik yang putih tu dibersihkan, kita sapu bagi orang yang demam itu yang Pak disebutkan tadi, demam tipes. Sapu satu, dia nanti keluar benang-benang putih. Benang-benang putih itu kita bisa untuk tarik keluar benang itu satu. Benang itu bukan daripada bulu itik, bukan. Benang daripada tubuh badan kita. Baik. Ini agak sikit kita keluar daripada herba pokok kekapuk ni. Kita bekam, dia keluar darah, betul? Kemudian keluar darah beku. 2. Yang ketiga, pernah lihat tak? Bekam keluar kaca. Bekam keluar macam jarum. Itulah bahannya. Bahannya itu keluar bila kita gosokkan dia dengan bulu itik. Dan bulu itik ni salah satu daripada bantal tidur yang baik. Untuk apa? Untuk membuang kepanasan di bahagian kepala ketika kita tidur. Tapi yang telah diproses, artinya bukan bulu itik tu yang tajam-tajam pun masuk dia, tak boleh lah kita tikam mata kita tidur, langsung kita tak boleh tidur. Jadi ada dia punya perkaedan, dia ada proses. Bantal bulu itik, cuba bapa ibu pergi mencarinya, ada jual, sangat bagus. Bantal kekabu, bantal bulu itik. Ini adalah merupakan salah satu kaedah terapi yang digunakan dalam perawatan kita, dalam perawatan herba ini. Masya Allah. Baik. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa salah satu daripada kaedah perawatan ialah tidur yang bagus. Dulu Pak Haji buat tilam daripada kekabu ini untuk perawatan penyakit. Jadi kalau orang sakit, supaya badannya itu dimasah lembut, ditarik kepanasan itu dengan cara dia tidur, ya, di atas dia punya tilam yang dibuat, kasur yang dibuat daripada kekabu. Itu sangat-sangat baik, ya. Dan yang kedua, kain, ya, kain yang kita gunakan alas itu, kain yang dibuatnya biasa ini, kalau yang Pak Haji guna selalu ialah kain bugis. Mungkin bapa ibu yang telah mendengar ini mungkin boleh faham kalau orang Bugis, ya. Kain Bugis yang digunakan daripada serat daripada batang pisang. Ada lagi kah? Tidak lagi. Biasanya kalau kain Bugis daripada serat batang pisang itu dibuatkan untuk alas, hilangkan demam. Kita hilangkan demam sebab dia sejuk. Kekabu tu pun sejuk,
kain itu juga dia akan sejuk dan juga sebagainya. Pak Haji memang ada simpan kain ini untuk anak-anak demam. Kalau kita demam, kita bagi dia tidur. Ini apa yang Pak Haji nak sebutkan ialah perawatan tanpa makan, tanpa minum. Bantal, alas tidur, kain tidur juga mempengaruhi tentang kesihatan. Ya. Kemudian seterusnya itu adalah selain daripada itu, iaitu sewaktu kita nak tidur itu kita minum air panas. Ya, air panas minima. Kalau susu panas, alhamdulillah lagi bagus. Masya-Allah. Jadi itu adalah antaranya resep daripada pengobatan yang telah kita adakan ini, insya-Allah. Jadi Pak Haji kira itu sajalah yang saya nak sampaikan dalam kuliah ini. InsyaAllah nanti kita akan menyambut hari POC sedunia kali yang kedua pada 1 Juni nanti, 1 Jun nanti, insyaAllah Pak Haji mengharapkan ada banyak testimoni-testimoni yang dihantar kepada grup-grup itu, dan mereka yang menghantar itu akan kita bagikan. Kalau terpilih akan kita bagikan hadiah. Ya, kita akan bagikan hadiah. Apa tu cerita tentang dia guna POC, apa khasiatnya, apa kelebihannya daripada pokok-pokoknya, hantarkan juga gambar-gambarnya. Itu hantar, insya-Allah. Kita nak membangkitkan semangat penggunaan kepada organik yang sihat. Ya, selain daripada ubat-ubat dan sebagainya. Insya-Allah pokok kekabu ini ialah pokok organik. Kebanyakan tidak ada orang yang menanam guna kimia lah. Tumbuh di kampung-kampung kita yang begitu banyak. Mulai hari ini, jangan lagi kita tengok kekabu itu hanya bantal saja. Dia adalah obat yang sangat-sangat baik untuk kita. Baik, terima kasih semua yang mengikuti kuliah Pak Haji pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.